Muhammadin Nabil Ummi wa ala Okey, ke nak rancak lagi? Rancak lagi. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk adik pandai, ibu upah susu. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Adik jangan nangis, ibu nak buat kerja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dah cukup. Baik, alhamdulillah, tuan-puan dan dirahmati Allah yang saya muliakan, yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Abdul Latif, Saudara Hidayat, tidak lupa juga kepada hadirin hadirat single dan available. Moga-moga dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Separuh daripada kita ni yang bagi Datuk single. Yang jemaah kita pada, bila saya tanya tak ada orang-orang je, dia kata tak mau dalam Ustaz. Dalam tak mau tu dah ada. Alhamdulillah, masya-Allah. Baik, apa pun tuan-puan dirahmati Allah, moga-moga pertemuan kita dirahmati dan diberkati Allah. Kita ucapkan juga, tidak lupa juga kepada TH Travel. Sekarang kita live di Facebook Tabung Haji Travel. Jadi tuan-puan boleh buka dan lihat dan share dan tag, kongsikan kepada rakan-rakan, kawan-kawan suasana program kita pada kali ini, insya-Allah. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jika tuan-puan ada soalan, boleh WhatsApp pada nombor telefon saya sekarang. Saya ulang sekali lagi, 0196469554. Okey, ataupun tuan-puan boleh terus bertanyakan soalan secara langsung di mic yang kita sediakan. Jadi saya bukalah yang pertama dalam masa 3 saat daripada sekarang. Ada soalan ataupun kita akan terus kepada soalan yang sebelum ini. 3 saat daripada sekarang mungkin ada soalan baru, silakan. Ada? Okey, silakan. Terus ke bahagian belakang. Puan, nak ke situ? Okey, boleh. Silakan. Ya. Soalannya, kalau kita nak bayar zakat harta, baik. Yes. Nak bagi dekat saudara kita yang berpenyakit mental, baik. Ataupun nak bagi bayar kepada zakatnya. Okey, baik. Bagi zakat. Okey, baik. Itu soalan pertama. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada yang berbahagia. Ustaz Azhar dulu. Okey, baik. Orang kuat zakat. Silakan. Ustaz Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Yang bahagia Datuk Ustaz Ahmad, Ustaz Hidayat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Berkenaan dengan pembayaran zakat, maka itu telah difatwakan bahawasanya setiap pembayar zakat wajib membayar zakat kepada pemerintah. Jadi pemerintah dalam erti kata ialah badan-badan yang telah dilantik oleh kalau di Malaysia negeri sendiri, negeri masing-masing, iaitu Baitul Mal. Bagi kalau di Perak, Majlis Agama Islam Negeri Perak, kalau di wilayah ada pusat pungutan zakat dan sebagainya, maka itu memang telah difatwakan wajib membayar kepada pihak yang telah dilantik oleh pemerintah. Adapun begitu, jika ada daripada kalangan pembayar-pembayar yang mempunyai penerima-penerima ataupun asnah-asnah mereka sendiri, itu pun mestilah melalui
pusat zakat ataupun Baitul Mal yang yang dilantik. Sebab ada yang menggunakan hadis Nabi SAW yang menceritakan ketika sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasul SAW berkenaan boleh tak kami nak membayar zakat sendiri, maka Nabi pun membenarkan perbuatan tersebut. Tetapi hadis itu perlu dilihat daripada satu sudut yang lain. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW atas kapasiti Nabi ataupun atas diri Nabi SAW sebagai pemerintah, yakni orang yang menguruskan ataupun orang yang mengepalai Baitul Mal itu sendiri. Jadi samalah seperti apa yang kita amalkan pada ketika ini, mana-mana individu ataupun syarikat dan sebagainya yang mempunyai ataupun yang berhajat untuk membuat agihan sendiri juga perlu melalui pusat pungutan ataupun Baitul Mal bagi negeri masing-masing. Jadi kebiasaannya pembayar-pembayar zakat bayarlah kepada Baitul Mal, kerana pihak Baitul Mal sendiri telah mempunyai senarai-senarai asnaf yang mereka telah sahkan dan tentu sahkan status asnaf tersebut. Kita takut kalau kita bayar sendiri kepada tak kiralah siapa pun, adik-beradik ke ataupun jiran tetangga ke, soalnya ialah kalaulah yang kita agihkan itu adalah bukan asnaf, maka sudah pasti zakat itu tidak sah. Dan dalam mazhab Syafi'i juga telah menyebut nak mengagihkan zakat sendiri ini bukan mudah, sebab mesti diagihkan kepada semua asnaf selagi wujud, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi jalan yang paling mudah untuk kita nak membayar zakat ialah bayar kepada pihak Baitul Mal. Bukan wajib bayar kepada pihak Baitul Mal, kerana mereka telah mempunyai senarai-senarai asnaf yang berhak untuk menerima agihan zakat tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ataupun kita minta kru kita untuk bawakan mic, jalankan mic, kru petugas tabung haji mana-mana ni tolong bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Datuk, Ustaz-Ustaz, tuan dan puan yang dirahmati Allah. Amin. Berkait dengan zakat tadi, ya. Apa yang saya dapat tahu, keturunan Said dia kata tidak boleh menerima zakat. Jadi minta pandangan Ustaz, kalau macam mana dia orang yang susah dan ni, macam mana cara kita nak bagi zakat. Sedangkan dia kata dalam keturunan tu dia tidak boleh menerima zakat. Terima kasih. Tak. Baik. Bagaimana yang bagi Datuk? Silakan. Silakan Ustaz. Baik, ada Nabi SAW menyebut, aku dan keturunanku tidak menerima sedekah. Bukan, jadi memberikan kemuliaan yang Nabi letakkan pada dirinya. Dan pada ketika itu Nabi SAW juga merupakan Nabi dan pemerintah pada ketika itu. Dan bila mana ada daripada kalangan sahabat nak memberikan sesuatu kepada Nabi sebagai sedekah. Sedekah di sini kalau kita melihat daripada sudut Al-Quran, sedekah dia memberi maksud zakat lah, iaitu ialah sedekah yang wajib. Maka Nabi SAW menegaskan bahawasanya Nabi tidak menerima sedekah atas kemuliaannya sebagai Nabi dan atas kemuliaannya sebagai pemerintah pada ketika itu. Adapun syarat bagi seseorang untuk menerima zakat yang Allah sebut dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubihim ila akhir ayat, yang menceritakan tentang 8 asnaf zakat yang berhak. Dan apabila mereka termasuk di dalam 8 asnaf itu, maka mereka berhaklah, tidak kiralah datangnya daripada mana pun, keturunan mana pun. Dan jikalau dia telah ditentu sahkan oleh pihak Baitul Mal tentang keadaannya termasuk di dalam 8 asnaf tersebut, maka dia berhak untuk mendapat agihan daripada asnaf tersebut. Sebab kalau nak ceritakan keturunan Said, macam-macam Datuk tahulah macam mana susu galuh Said
Kadang-kadang kawan-kawan ada yang melawak-melawak, katanya kadang nama je Said bukan keturunan Said betul pun. Kadang-kadang ada juga yang begitu kan. Jadi dalam bab asnaf, dia termasuk di dalam asnaf tersebut, maka dia berhaklah untuk mendapat zakat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, soalan daripada Puan Hidayah, Kak Hidayah daripada Putrajaya. Saya mohon pandangan nasihat. Bagaimana cara untuk melepaskan masa lalu? Mulut dan kata-kata maaf rasa dah lupakan semua, tapi hati kadang-kadang masih teringat penderitaan yang kita lalui. Dan ia membuatkan hidup saya tak tenteram. Saya sentiasa dalam keadaan trauma. Dan kesannya pada anak-anak saya. Contoh, bila anak saya gaduh-gaduh, terus saya trauma ingat saat-saat saya dipukul, dimarah. Saya jadi anxiety. Macam-macam cara dah saya cuba untuk buang semua itu, tapi ia masih mengganggu. Mohon Ustaz bagi pandangan dan petua. Hidayah, silakan saudara Hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Da'i Ahmad, terima kasih Ustaz Azhar, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Satu jawapan yang bernas daripada saudara Hidayah kita. Wallahu a'lam. Itulah jawapan yang paling betul sekali. Wallahu a'lam. Sebab jawapan yang kita bagi ni belum tentu betul. Yang betulnya hanyalah daripada Allah sahajalah. Allah yang Maha mengetahuinya. Okey, Puan Jasmine dah minta tukar berikut. Ya, baik. Sebab tu jangan ingat benda-benda yang lepas. Duk ingat lagi merekam dalam jiwa kita. Lagi diingat, lagi dia rekam. Lagi dia ingat, lagi dia rekam. Lupakan terus. Erase terus. Delete terus. Delete all history. Buang terus. Dia ingat. Memang setan dia menjadikan kita sentiasa bergaduh, sentiasa menyesali sesuatu benda. Jadi benda yang lepas. Ni tengok orang lelaki-lelaki, saya tak percaya lelaki-lelaki Ustaz. Semua lelaki-lelaki sama je, jahat. Saya kata saya baik, insyaAllah. Jadi bukannya kita boleh cap semua sekali. Jadi masalah kita ni tisu sangat. Betul, tisu. Hati tisu. Sedih terasa, tak nak terus. Tisu. Setiap pengalaman itu menjadikan kita matang. Setiap pengalaman itu mengajar kita. Dan kita enjoy sebab tu saya suka menggunakan perkataan enjoy your life. Enjoy. Susah ke, senang ke, seronok ke, suka ke, duka ke, kita enjoy. Kita rasa seronok dengan apa yang kita lalui. Yang kedua, kita ambil daripada ayat Al-Quran Ustaz Ahmad. Okey, wasari'u. Ustaz Ahmad, kita nak bincang. Baik. Okey, baik. Silakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mak saya nak dirampas. Bagi Bagi satu ya. Nanti saya Sawan. Ni sambil. Okey, lagi sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Baik, dan bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala ini menyediakan kamu syurga seluas langit dan bumi, disediakan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang yang menafkahkan hartanya waktu dia senang. Waktu dia susah, dia masih lagi menafkahkan hartanya. Wal kazimin al ghaid. Orang yang menahan marah di dalam hati.
wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kakak nak masuk syurga, wal 'afina 'anil nas, maafkan orang. Berat ustaz, kalau berat tak nak masuk syurga. Ternampak-nampak ustaz apa yang dia nak buat pada saya. Kalau begitu tak nak masuk syurga. Tak boleh lah ustaz nak maafkan dia orang. Kalau begitu tak dapat lah masuk syurga. Nak masuk syurga tak? Masuk syurga maafkan. Tapi berat ustaz. Kalau kita nak masuk syurga, nak masuk syurga. Kalau kita maafkan lah. Boleh KN. InsyaAllah ni nama dia KN Temasek. Dia duduk di Singapura. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, memanglah berat. Sebab benda nak masuk syurga susah. Yang senangnya masuk. Jadi buanglah perasaan tisu tu. Sikit-sikit nak sedih, minum. Kan? Bila rasa teringat tu, ya Allah, ni teringat buat apa? Belum buat apa? Dunia ni luas tak so? Ni terjun laut, berenang dalam laut, pergi shopping, pergi jalan. Lupalah masalah. Yang jadi masalah tu dia menung. Menung tu datang setan. Dia suruh terjun jabatan, dia suruh bunuh diri, dia suruh marah dengan orang, dia suruh mengasingkan orang, jangan campur dengan orang. Cuma jadi macam kat gaya. Gaya? Ya, apa yang orang tak kata dekat gaya? Katalah engkau lah, kau kerja ke? Aku jalan je akhirnya satu dunia kat gaya berjalan. Kubur je dia boleh masuk ni. Satu dunia berjalan akhirnya kat gaya jadi orang yang seronok. Jalan. Tak ada langsung nak ingat pada orang, tak ada langsung nak ingat perasaan. Orang tu buat jahat pada kita ke, orang tu sakit di hati kita ke, orang tu fitnah kita, lantak dia tak minta maaf kita, jawab kau dia hari kiamat. Jawablah kita. Jadi target kita bukan dunia kat so, target kita ialah syurga. Jadi kalau nak syurga, ini jalan-jalannya. Salah satunya ialah memaafkan orang lain. Itu salah satu jalan untuk masuk syurga. Baik, jadi sebenarnya kita faham kalau orang buat jahat pada kita, kalau orang buat aniaya pada kita, maknanya Allah nak bagi kita syurga. Jadi tak payahlah nak kenal, nak ingat, nak rasa besar sangat kejahatan orang yang dia buat pada kita. Bukannya dia buat apa pun, dia ambil laki kita je, tak apa lah. Yang nak faham, tak faham sudah kan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita target adalah syurga. Yang dunia ni tempat cabaran. Kalau ada cabaran yang tak elok kepada kita, itu adalah satu jalan yang Allah nak naikkan darjat kita. Baik. Semalam ada banyak soalan yang kita tak sempat nak jawab. Soalan yang pertama, Ustaz Ahmad, ingat? Kaitan dengan solat jamak. Lagi? Kemudian 3 soalan lupa pula. Maaf. Siapa tadi? Siapa yang? Gaza Palestin. Ya, Gaza Palestin. Ya, lagi. Satu lagi jamak pasaran. Arah kiblat. Ada 3. Baik. Jadi arah kiblat kita dah jawab dah semalam, bahawa nak sembahyang ni salah satu syaratnya ialah betul kiblatnya. Bukan main boleh belasah gitu tak. Termasuklah di dalam perjalanan kita ni. Cuma bila kita berjalan, kadang-kadang kapal tu tukar haluan. Kadang-kadang tengah sembahyang tu dia tukar haluan, yang tu tak dapatlah kita nak elak. Tapi peringkat awal kita nak sembahyang, macam semalam kita sembahyang dekat 19, kita tentukan dahulu kiblatnya. Walaupun Kak Sung menghadap ke sana, bila cek kiblat ke sini, jadi Kak Sung tu boleh ubah ke sini. Tak nak, Kak Sung ke sini, kita ingat ya, bila sembahyang kita mengikut kiblat, ubah sini boleh. Bila kita dah sembahyang menghadap sini, buat abah lah dah, kapal bawa ke sini, alam tak kapal lah. Jangan tuan-tuan ngesok sejadah tu, kita pula jadi kompas dia. Jadi kita tetap, sebab itu peringkat awal yang mula-mula tadi kita. Jadi penentuan arah kiblat tu masing-masing dah ada kompas. Tengoklah kompas sekarang. Okey, baik. Yang kedua tentang Palestin, tentang Gaza. Dah lebih 70 tahun Allah Ta'ala uji orang Palestin dan uji seluruh umat Islam di seluruh dunia tentang Palestin.
sebutan dia ialah Palestin. Kita sebut Palestin, sebutan yang asalnya ialah Palestin, kemudian Palestin, kemudian sekarang jadi Palestin. Mada kita Palestin lah. Baik. Jadi 70 tahun lebih daripada itu berlaku. Jawapan dia senang saja tuan-tuan. Umat Islam ada kekuatan, gunakanlah kekuatan yang ada untuk menang. Masalahnya kekuatan itu tak diguna pakai apa dia? Minyak dan gas. Hentikan minyak, hentikan gas, hentikan laluan. Okey, insya-Allah settle masalah. Wallahu a'lam. Jika lebih-lebih tak boleh. Kita sekarang berada di satu tempat yang lain. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Boleh faham ya? Okey. Baik. Yang kedua, yang ketiga, isu jamak dan fasad selepas ini. Baik, kita buat panjang masanya untuk jamak dan fasad. Baik, yang kedua, yang ketiga, semalam ada orang cakap tentang adab. Adab. Ya, sebab kita bila kita sembahyang, adab. Sebab tu di dalam musafir, di dalam perjalanan, kita kena mengikut dan mengetahui keadaan. Sebab tu semalam saya tegur Ustaz Ahmad, bila kita musafir, kalau boleh ambil yang ringkas, masa yang terhad, tempat yang terhad, maka tak bolehlah kita baca dengan keadaan yang macam kita baca di Makkah, panjang langkau sebenarnya jam. Kita sekarang berada di dalam musafir. Nanti akak-akak keluar nanti. Ya, keluar ke Singapura nanti insya-Allah pukul 5.30 petang. Okey. Kita katakan masuk pukul 7.20, katakan masuk maghrib, isyak. Okey, kita sekarang dalam musafir. Adakah aku nak sembahyang di Singapura atau aku nak balik nanti aku nak sembahyang di dalam kapal? Buat sembahyang jamak fasad, jamak takhir. Maka kita bila kita bermusafir, kita ada ketua. Ikutlah ketua tu. Katakan ketua kita ialah tamu haji dalam bas. Okey, haji macam mana sembahyang maghrib isyak ni tak sembahyang masuk pukul 8 sampai maghrib ke? Kita sembahyang dalam kapal. Kata ketua rombongan. Apa nak sembahyang kapal? Mesti depan mata. Nampak tak? Kalau kita buat latih ketua buat apa? Kan kita ada ruang yang panjang selepas sembahyang maghrib nama dia isyak, panjang. Pukul 2 pagi boleh solat, pukul 3 pagi boleh solat isyak lagi. Jadi buatlah jamak takhir. Sekarang kau turun ke Singapura, kau pergilah berjalan Zoo Singapura ke apa benda ke, kau melawatlah. Niatlah dahulu bila masuk maghrib, niat dahulu untuk dijamak takhirkan dengan isyak. Simple lah. Bila kita sekarang ni jadi susah. Dia kata rombongan barakah apa maghrib tidak. Bukan tidak Kak Sob, ditambahkan sekejap. Dia daripada masjid depan mata buat je lah. Boleh buat. Kita ni 40 orang Kak Sob. Yang sakit lutut, yang sakit itu, yang sakit ini, yang kencing tak lawan. Nak nunggu dia lawan tu bila? Kita dah habis dah jamak, dia dah jamak lagi. Nak, tak perlu lagi nak kejap. Tak menitik lagi ni kejap. Kata dia, tinggal kamu ya nak. Kita tak tahu ada orang yang bermusafir, dia bawa tandas dia sendiri. Lepas tu kita tengok lebor je. Lebor lah. Orang kecil kan lebor punggung lah. Sebab dia bawa mangkuk tandas dia sendiri. Maka kalau kita tengok, kita semayang, cik ni tak semayang pasal mau nengok seluruh. Mana dia semayang? Duduk di lembah mana tu? Kita tahu dia uzur apa? Kita selalu macam tu. Kita tak tahu dia ada mangkuk tanda tu sendiri. Sebab tu dia duduk dia. Jangan tegur dia. Dia sedang membuang. Jadi dia akan memerlukan keselesaan dia. Maka dia keselesaan dia ialah dia balik ke bilik dia, balik ke kabin dia, dia buang, dia bersih elok, dia solat. Sebab itu di dalam kita bermusafir, jangan guna kepala otak kita. Tetapi kalau apa yang kita buat seorang-seorang, tak ada musuh orang. Lama pula dia warna Shopee kat Mustafa ni, aku duit tak bawa, $100 dia bawa. Apa pun nak beli pun, tengok pula surau depan mata. Tengok nak pula masa untuk balik pukul 9 malam. Sekarang pukul 8. Aku semayang dulu lah. Seorang-seorang dia. Itu keedah dia. Maknanya dia tak ada menyusahkan orang.
Baik, itu yang pertama. Yang kedua, adab kita di dalam musafir ni, dia peringkat awal kita berjalan, kita kena tenang-tenang. Memang peringkat awal ni kita tak tahu lagi nak susun orang kan. Macam hari pertama kita solat dekat tempat yang berangin, yang ada angin banyak tu kan. Memanglah first time. Macam mana nak sembahyang ni? Mana? Kenapa tak imam pun dia ngomong-ngomong. Ada yang datang lambat, ada yang cari tak jumpa, ada yang datang bawa kerusi. Ada yang baru sampai situ baru nak cari kerusi, ada tak kerusi menjadi. Ada yang bawa kerusi daripada rumah. Daripada rumah kerusi dah, hoi. Tongkat dia tu bukan kerusi dia. Ada orang sampai di situ baru dia duduk. Bila dia letak kerusi, dia duduk. Dia sampai awal, dia duduk depan. Tengok-tengok ada pula orang belakang dia. Dia nak lari ke belakang, dia sakit lutut. Dia nak bangun tu, Allah, sakit lutut. Dia susah, dia bukan sihat macam kita. Bukan semua orang sihat macam kita. Di atas pentas ni yang paling sihat saya, yang paling senang bergerak saya, yang paling slow untuk bergerak. Siapa dia? Yang agak-agak lah. Ustaz tengok sama. Ya, Hidayat begini, bukan aku. Yang penting bukan aku, aku okey. Jadi kalau tuan-tuan membayarkan kami, bergeraklah cepat. Yang akan bergerak pantas Ahmad. Nombor 2 saya, nombor 3 Hidayat, nombor 4 Ustaz Azhar. Dia dah ada jawapan dah. Jadi kita tak boleh bandingkan Ustaz Azhar kalau suruh 4 kali ubah, 2 kali ubah, apa rasa dia? Tahu dia pernah. Dia tu kalau duduk situ lah gitu, lantak engkau lah, apa nak jadi banjir ke apa pun engkau lah. Jadi sebab tu ada orang kita macam itu. Dia tak sihat, dia uzur, dia sakit lutut. Sebab itu peringkat awal, relax. Jadi kalau kita tengok keadaan, yang apa ni, yang kursi depan, yang belakang pun ada ubah. Ini kursi tu duduk belakang, memang sabar, relax, tenang-tenang Kak. Nanti kali sembahyang kali kedua kita susun. Sebab tu bila kita sembahyang kali kedua kita susun, yang kursi semua duduk di belakang, yang sihat semua duduk di hadapan. Sebab itu apa yang berlaku pada kita buat first time, kita senyum dulu. Nanti pihak pengurusan tamu haji misalnya ni akan tengok apa masalah dia dalam solat kita kali yang pertama. Kali yang pertama maknanya bercampur di antara kerusi dengan tidak kerusi. Dia bukan macam kita duduk di masjid surau. Masjid surau tu memang kalau ada al-barakah tu automatik lah. Semua kursi belakang, tak payah ajar lah. Tapi kita di sini bercampur. Ada taksum dari Kota Kinabalu, ada dari Singapura, ada dari Senawang, ada dari Keluang, ada dari Melaka. Jadi macam-macam. Nak susun balik satu kepala tu mengambil masa sekurang-kurangnya 5 hari. Elok dah balik baru faham. Dah sudah tak boleh lupa dah. Macam mana kan? Sekurang-kurangnya sekali tu kita akan repair untuk kali yang kedua, kali ketiga. Dan saya rasa bila kita dah masuk kali kedua, ketiga, tak timbul lagi masalah kerusi tadi. Sebab tu apa yang berlaku, tenang. Jadi biar kita tengok pengurusan pihak tamu haji apa. Tak payah tuan-tuan nak bising. Yang mana kursi tu belakang lah. Ya Allah. Kita siapa? Nanti orang yang kena faham, kau siapa? Kau tamu haji ke? Jadi kita dibayar. Jadi kita tenang dulu, insya-Allah. Ada mata-mata di sini, mata-mata hidayah. Walaupun dia nampak dia nak tidur, tapi sebenarnya dia sedang memikirkan apa keadaan tu. Jadi tenang-tenang tuan-tuan, insya-Allah. Itu adab kita. Okey, adab kita orang belajar. Kita sendiri boleh fikir dah, lepas ni kalau aku ada kerusi, aku duduk di belakang. Aku sampai awal ke, aku sampai lambat ke, kalau aku duduk atas kerusi, aku duduk di bahagian belakang. Jangan cakap bahawa aku duduk depan, tak. Kita sendiri dah set dalam minda kita. Dalam perjalanan, dalam solat, dalam apapun, aku ni duduk di belakang supaya tidak mengganggu kaki kerusi aku dengan orang yang di belakang. Jadi simpanlah dalam set minda. Itu yang kedua. Yang pertama saya sebut tadi, kita sabar dulu, tengok apa yang kerusi. Sabar dulu, nanti kita adjust. Jadi dua-dua kena faham. Satu, ini kali pertama kita buat, kita kena susun balik semua tu. Tenang dulu. Yang kedua, kita sendiri yang menyusun diri kita. Kalau kita agak-agak kita ni slow, maka kita selalulah ke hadapan. Kalau kita ni slow, pergerakan kita mesti ke hadapan.
Maknanya 15 minit sebelum orang bergerak, aku dah bergerak. Kita letakkan makcik ni slow. Kalau makcik lambat keluar lagi lah. Kalau orang lambat tu makcik keluar lah. Kita letakkan. Jangan kita ni pula dah lah slow, lambat, kemudian beli barang lama pula tu. Jenis belik. Orang dah nak cepatlah ajar. Kejap lah. Belik. Kemudian tak ingat. Ban nombor berapa ni? Sudah lah. Ini pun parah juga ni. Sebab tu bila kita tengok mak kita macam tu, mesti ada guide dia. Kita lah guide dia. Setengah orang dia serah pada tamu haji. Macam pergi umrah kan selalu macam tu lah. Kami dah serah pada travel. Jadi travel lah jaga mak kita orang. Betul. Bila travel jaga boleh, tapi dia akan jadi travel. Lah travel nak jaga semua, nak ambil kursi, tolak dia apa semua, bayaran sama dengan orang lain. Orang lain tu upah hidung tolak juga, bayar juga. Ni dah, saya dah serah pada. Kalau serah itu mampu dah tak berhaji bengkerak lah. Jadi kita sendiri yang tengok mak kita lemah je tu, kita lah yang guide dia. Okay, apa-apa yang sihat, bawa isteri, balancing out, elemen lari. Janganlah tinggal upah tu. Pimpin lah naik tangga ni. Ini suami di atas, dia makcik di bawah. Cepatlah, buk tinggal kan. Siapa tu? Nak cepat bang, hukum makcik tu. Oh betul. Jadi bila kita faham, kita berhadapan dengan orang yang kurang pantas, yang kurang laju, jadi kita kena banyak sabar. Jadi yang sihat-sihat ni, okey, sabar buat macam mana slow. Berhadapan slow. Jangan kita marah pula, dah tahu slow datang buat apa ni. Satu hari kita juga akan jadi slow. Jadi kita tengok satu hari aku juga akan slow macam ni. Jadi apa persiapan aku untuk tak musafir orang. Jadi sebab tu dalam keadaan kita bermusafir ni tenang. Yang ketiganya tuan, sebenarnya dalam musafir kita ni, kita akan mengetahui tentang perangai seseorang. Itu hikmahnya musafir. Kita mengetahui perangai kita dan kita mengetahui perangai orang lain. Ini dia tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah duduk sebilik dengan dia. Bila tuan-tuan duduk sebilik baru tahu, ya Allah, gini rupanya, ya Allah. Makan kuci atas katil. Kan? Ya Allah. Itu suka dia. Ya betul lah, itu mesti berlambat. Jadi disitulah kita mengenal seseorang. Jadi akak-akak berhati-hati. Orang sedang mengenali akak sekarang. Ada yang jenis tak flash tanda. Bila kita masuk, kan yang suka aku suka flash je pun. Kita pejam mata pergi gagal. Gagal tu masuk dalam mata dia. Malam diadok betul. Sebab itu, bila kita faham, kita berkongsi segala-galanya. Selepas kita guna, pastikan bahawa orang lain selesa untuk menggunakan. Sebelum kita keluar bilik itu, tengok sana, tengok atas sini. Kadang-kadang ada orang yang suka buang kahak dalam sinki tu. Kemudian dia keluar, kemudian kita dalam gosok gigi pula. Sabar je, nak tukar bilik tak boleh lah. Itu dia tuan. Lain kali kalau aku musafir lagi, aku olak dengan dia, aku tak nak dengan dia. Sebab ada orang yang tak erti bahasa, dia bunyi kok lekat situ. Tengah hari kita masuk dah kering. Macam mana aku nak buat? Macam mana aku nak buat? Kita pun ambil burung gigi dia, teknik. Dia jangan basuh ke bergigi tu, letak situ. Nanti bila dia pakai, dia rasa lain macam. Badan bengkak. Sebab jadi kotor. Sepatutnya kita bila kita kongsi kabin ke apa benda tu jadi elok belaka. Jadi macam mana kita selesa untuk menggunakan, orang lain pun selesa untuk menggunakan bekas yang kita pakai, tempat yang kita pakai. Jadilah seorang yang menselesakan, bukan seorang yang menselesakan diri. Senang pada aku, lantak engkau lah. Itu bukan sifat orang yang berjalan yang baik. Di dalam musafir, kita kena berjalan perjalanan yang baik, yang seronok. Tak menyusahkan orang, ala kadar saja. Ya, kadang-kadang bila kita contohnya kita pergi umrah, beli barang tak ingat beg. Bila dah ingat beg dah berat pula. Bila suruh bayar lebih tak nak.
Tak nak. Lagi dahsyat pula dia suruh, kau beg tak banyak kan? Masuk kau sikit. Itu perangai kita. Lagi perangai yang tak suka kalau orang sebelah tu bawa anak muda 2-3 orang. Adik-adik tolong bawa apa? Tolong bawa apa? Lagi budak muda tu tak suka. Jadi akak-akak kalau pergi musafir nampak orang muda, budak muda macam ni Dayak ni. Kau beg kecil kan, bawa beg makcik. Dia pun nak seronok tau, dia nak enjoy. Tiba-tiba dia kena angkut makciknya. Beg tu angkut makcik. Jadi akak-akak jangan perangai macam tu. Okay, kalau rasa nak beli beg barang banyak, bawa cucu sendiri. Jangan import cucu orang. Banyak orang suka pakai cucu orang, suka pakai anak orang. Dan dia tak fikir orang tu pun ada masalah dia. Budak muda tu pun nak enjoy dia. Dia berjalan juga. Tiba-tiba, dan lagi malam tuan-tuan, kamu tolak aku tau, aku kan larap jalan. Lagi pusing budak muda. Aku mau, saya kan enjoy tolak dia pula. Sama nak syurga tak? Memang nak syurga. Ini nak aku ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam musafir cubalah buat yang terbaik. Jangan menyusahkan orang. Jangan kita ingat bila dia senang, dia single, dia seorang, maka kita boleh suruh dia macam-macam. Tidak. Dia tidak nak bercuti, dia juga nak berjalan. Cuma dia tersilap masuk persatuan orang tua. Jangan ambil kesempatan. Kadang-kadang tersilap masuk grup, salah WhatsApp tentang ni grup kena pula aku masuk. Tengok Kak Su, Paleha, Ustazah Endo, parah ni parah ni. Yang muda pun Hidayat pun parah juga. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kaedah kita adab dalam musafir ialah jangan menyusahkan orang. Orang kata setengah jam. Orang kata 10 minit. Tak. Jangan sampai kita dicari orang. 1, 2, 3, 4. Cuba tengok siapa yang tak masuk lagi. Kak Som. Cuba telefon dia. Dia mana telefon? Nampak. Ketua kumpulan akan pergi cari. Nampak? Kak Som pun naik. Kamu tak jumpa ke ketua kumpulan? Tak ada cari aku pun. Padahal ketua kumpulan siapa? Ketua kumpulan pula tak jumpa. Pergi cari lah ketua kumpulan. 2 orang bercari. Ketua kumpulan balik. Dah balik ke Som? Dah. 2 orang pula cari kamu tak balik lagi. Agak-agak macam mana kita? Kena driver bas pelangi. Kena cruise pelangi punya driver. Dia belah gitu. Sebab itu tuan-tuan, jangan menyusahkan orang. Buat sesuatu yang menggembirakan orang. Wallahu Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Boleh buat soalan lagi Ustaz? Boleh. Lepas ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jamilah binti Gamal. Daripada Kota Tinggi Johor. Jemaah daripada Ajar Raya. Ya. Ini soalan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum. Dan ahli-panel Ustaz-Ustaz yang lainnya. Saya ada permasalahan rumah tangga lah ni yang saya nak adukan. Biasa dalam Islam, kalau bernikah, seorang suami dipertanggungjawabkan kepada isteri yang dinikahinya. Tapi sekarang ni yang dihadapi seorang isteri, bila bernikah baru tahu suami tak ada kerja. Okey, bertahun-tahun tahanlah suami tak bekerja. Tapi dah lama-lama dah memberontak jugalah. Akhirnya bila ditanya, kenapa awak tak bertanggungjawab ni? Nakkah pada, misal katalah orang tu bertanya kan, macam mana anak awak tak bertanggungjawab pada anak saya ni? Anak awak suami anak saya. Dia jawab, anak saya tak kerja tak apa. Hatta kami 7 keturunan makan tak habis. Tapi yang sebenarnya dia tak bertanggungjawab. Masalahnya dia setakat kasih 4 ataupun 300 ataupun 500 kaki dia je lah. Yang bertanggungjawab tu si isteri tadi lah. Isteri tadi yang tanggung segala-galanya lah. Ialah kehidupan zaman sekarang bukan 4,500, 45,000.
Kehidupan zaman sekarang dah ada anak 2. Selepas itu bila tak beberapa tahun dia boleh bekerja pula. Dia bila seorang perempuan pula dicerainya isteri yang pertama tadi. Soalan saya, bolehkah isteri bekas isteri menuntut segala yang tak bertanggungjawabnya atas diri dia tu selama ini? Dan anak ada 2 orang isteri yang jaga sebab dia tak pernah bertanggungjawab pasal tadika ke, pasal tasga ke, pasal apa jaga anak-anak ke. Yang bertanggungjawab isteri yang menanggungnya lah. Soalannya adakah harus isteri itu menuntut hak nafkah ataupun harta sepencaharian selepas penceraian itu? Bukan dengan bekas suaminya lah. Ya, Datuk. Okey, baik. Ya, Datuk. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Hidayah. Jawapan tak sama malam. Tuan-tuan yang saya hormati, terima kasih pada Haji Dr. Johor yang soal tentang nafkah. Baik, suami wajib menanggung nafkah kepada si isteri dan ahli keluarga. Dan Rasulullah sendiri menyebut khairukum li ahli. Laki-laki yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik ialah orang yang terbaik dengan ahli keluarga dia. Jadi kalau suami yang terbaik dinilai apabila dia terbaik kepada ahli keluarga. Kalau dia tak terbaik kepada ahli keluarga dia bukan orang terbaik. Walaupun serban besar bakui tinggi sungkuk kopiah dia 24 jam kopiah, tapi tak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak dia, itu bukan suami yang baik. Tak baik langsung. Sebab tu kita tak dinilai pada pakaian semata-mata. Hidayah. Ya? Okey, kita dinilai kepada hati dan amalan kita. Baik, yang pertama. Yang kedua, kalau isteri dia reda tak? Memang suami tak tanggung, tapi isteri reda. Contoh ni, Ustaz Azhar ni isteri saya. Contoh, saya suami dia. Okey. Dia kata kat saya, "Awak kahwinlah dengan kita. Awak tak payah tanggung kita. Kita tanggung awak." Nampak? Ustaz Azhar morak saya jantan. Saya pula ni malas kerja. Saya nak harap pada Ustaz Azhar saja. Saya janji saya takkan minta dia awak. Saya yang tanggung awak. Awak kahwin dengan kita. Saya pun macam terpaksa kahwin sebelah minta. Kecil dulu sebelah dia. Ustaz Azhar isteri sihat begini. Itu dia. Maka daripada perintah awal, persetujuannya ialah saya tidak perlu menanggung isteri saya, sebab isteri saya dah melepaskan hak dia daripada saya. Jadi Ustaz Azhar tak bolehlah komplain. Selama saya hidup tak pernah Ustaz Kazim tanggung saya. Saya yang tanggung dia segala-galanya atas saya. Sudah. Kereta atas saya, motor elektrik, air atas saya, dia pun atas saya. Ustaz Azhar komplain. Padahal masa perjanjian kahwin hari itu saya tak perlu tanggung. Janji awak kahwin dengan kita. Janji. Sekarang pasal apa pula? Sebab itu tengok pada kes yang akak sebut tadi. Adakah dia tahu suami dia tak bekerja dan dia sanggup terima? Tak apa, awak kahwin dengan kita. Tak tanggung pun tak apa. Jadi kalau perjanjian daripada asal macam itu, apa nak buat? Sebab tu akak-akak buat elok masa perjanjian. Kalau si suami kata, selalu berlaku benda ni pada orang luar yang kahwin dengan orang tempatan. Dan orang tempatan tu pula, makcik tu pula umur 70, 68, anak muda tu pula 26. Jadi awak kahwin dengan kita. Kita tanggung semua awak. Jaga-jaga perjanjian sekarang banyak tu. Sebab nak dapat yang mata biru, dia nak dapat bulu kening bercantum, nak dapat yang saya buat bulu dada naik ke muka. Saya kata opah ni kalau nak kira bulu dada sampai ke muka, nak kira bulu banyak abang. Orang hutan lagi banyak kat Soroi, nikah orang hutan.
Sekarang nafkah tak bagi, perjanjian je mana, tak esok cakap dengan dia dulu, tak payah tanggung dia. Nah ini perkahwinan, ada perkahwinan yang macam itu. Awak tak perlu bagi nafkah pada saya. Kalau itu, nak buat macam mana? Yang ketiga, tak ada perjanjian apa. Memang suami kena tanggung tapi dia malas bekerja. Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Selalunya bila dah sampai 5 tahun, 6 tahun, adakah itu awak redha ataupun awak tak redha? Ulang balik. Kalau proses itu dah berlaku terlalu lama, ini benda yang akan dibincang di mahkamah ni. Penting ingat lawyer tu bodoh. Lawyer tu banyak. Berapa tahun awak kahwin? 10 tahun. Selama 10 tahun awak kahwin, dia kerja tak? Tak kerja. Sekarang awak kata awak tak redha dengan dia. 10 tahun tak redha apa? Maknanya awak dah biasa hidup dengan dia dalam keadaan awak yang bekerja untuk dia. Maknanya awak redha. Kalau awak tak redha hari itu, setahun pun tak kerja, minta putus lah. Tuan-tuan, benda ni duk nikam. Tuan-tuan, setiap hari duk tikam. Katalah ada satu duri duk tikam sini. Tuan-tuan tak pernah buang pun. Tiba-tiba dah 10 tahun baru nak buang. Apa ya? Sepatutnya bila duri selumbar duk tikam di sini, hari pertama tuan-tuan buang. Sebab apa? Dia menyusahkan kita. Suami kita ni kahwin peringkat awal kerja, dia berhenti kerja, duduk benung je, main lato-lato je. 10 tahun. Kenapa tak minta cerai? Menunjukkan awak redha dengan lelaki awak. Dalam Islam dia membenarkan si isteri minta cerai. Jadi akak-akak sekarang ada tak suami jenis macam tu? Dia minta cerai, dia terajam rumah, menyemuk kaki. Menyemuk kaki je. Dah lah kita kena tanggung ni, dia atas kita pula. Duit kita bagi pada dia pula. Macam mana hidup ni? Jadi pergi minta cerai. Kita ni, keedah kita ni tak som. Bukan bila kata berkahwin, kena redha je lah. Dah jumpa Tuhan kan? Tak. Kalau suami tu dah tak mampu, tak berdaya saing, lain je lah tak redha. Kamu ni tak ada mengandung ke som? Mana ada. Orang bidin tu kena mampu mau. Tak mampu ke? Kau tengok dia sihat, dia angkat besi larak. Memanglah angkat besi larak, angkat lain dah larak. Tak apalah mak, so redha mak. Nak kata apa dia redha? Suami dia tak mampu. Tapi kalau dah setahun, kamu ni tak ada apa-apa ke so? Nak ada apa-apa mak, kita pun tak apa-apa kita ni. Ambil cerai lah, cara bercerai lah mak. Maknanya kita tak redha dan itu ada hak untuk minta cerai. Termasuklah tidak memberi nafkah, bukan nafkah batin saja, nafkah zahir. Duit tak bagi 3 batin mana cukup? Anak lagi, kereta lagi, rumah lagi, elektrik lagi, air lagi, makan minum lagi, kolesterol lagi. Jadi ni tak ada cerai. Boleh ke minta cerai Ustaz? Bukan bergegar tiaras ke? Dia boleh minta kalau ada sebab. Yang tak ada sebab je kita tak mau. Kenapa yang awak minta cerai pada lelaki awak? Mak dia jahat. Mak dia jahat, lelaki baik tak apa. Yang kita tak nak, lelaki jahat, mak mertua baik. Kita bukan duduk dengan mak mertua, kita duduk dengan lelaki kita. Jarang menantu tidur sekatil dengan mak mertua. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, macam semayang. Semayang tu pun tak boleh berhenti, melainkan kalau ada sebab. Tengok ada atas sejadah, ada ular atas sejadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ular dah tak ada benar tengok kita. Elok kita nak sujud, dia kembang pula tengok lagu tu. Kepala dia kembang. Nak sujud tak sujud, nak sujud tak sujud. Sujudlah syahid Allah. Itu bodoh nama dia. Berhentilah semayang tak so. Jadi perkahwinan pun macam itulah. Kalau saja-saja nak semayang, nak berhenti, tak boleh. Tapi kalau ada sebab yang nak memberhentikan, salah satu sebabnya ialah suami tak memberi nafkah. Ialah nak bagi nafkah pada dia kerja pun tidak. Ialah pun taklah cerai. Cerai kita sayang kat dia. Kalau sayang sabar je. Tak sabar, makan tak cukup, cerai lah. Nak cerai apa kita sayang kat dia. Kalau kita sabar lah. Itulah
orang perempuan kita kata A, kata B, kita kata B, kata C, lantak engkau. Yang keempat, jadi kalau pergi ke mahkamah, saya nak tuntut balik tunggakan yang dia tak bagi pada saya selama 10 tahun. Silakan. Dia ada lawyer, kita pada lawyer. Kau fight lah di mahkamah, tapi lawyer dia akan main isu tu. Kalau 10 tahun dia tak bagi nafkah, kau diam. Kenapa hari ni kau minta? Kalau dia tak tanggungjawab setahun lalu tu, kenapa kau tak minta? Tak minta cerai. Oh, panjang cerita tuan-tuan. Itu saya cerita siap-siap apa yang akan berlaku di mahkamah. Kalau nak buat tuntutan, tunggakan dia tak bagi nafkah. Okey, sekarang awak ada sepanjang setahun RM20 perbelanjaan awak, yuran sekolah, makan, minum, susu anak semua, clearkan semua. Saya nak tuntut pada dia balik. Dia tuntutlah. Boleh dia tuntut di mahkamah kalau dia nak tuntut. Dipersilakan. Kalau dia rasa bahawa dia berhak untuk menuntut dia. Tetapi saya katakan tadi, urusannya bukannya singkat, bukannya pendek, bukannya senang. Jadi kena hadap dalam betul. Bagi saya tuan-tuan, dia dah lepaskan aku pun 1000 nikmat dah. Kadang-kadang dia ada dendam dalam perasaan dia. Oh, dah senang kau cari tindak lain. Waktu susah kau punya aku. Sekarang berapa kerja kita jaga kau. Itu dia lebih kepada dendam. Jadi kita buat, dia buat tak adil pada kita, dia dengan Tuhan. Nanti kau turunlah balun pada kau. Aku nak teruskan kehidupan aku. Aku nak lupalah episod hitam dalam hidup aku. Kalau kita duk ingat lagi benda tu tuan-tuan, memang kita sakit hati. Tengok pula dia berjalan dengan bini baru, bawa anak dia berjalan terompak-terompak. Ini detiknya aku dengan aku tak pernah jalan langsung. Iya, lagi dia mari. Lupakan terus. Tak payah ikut FB dia, tak payah ikut TikTok dia, tak payah ikut WhatsApp dia, tak payah apa pun tak payah. Buat hal kita je. Masalah kita dia dah cerai tapi ada orang apa ni? Itu suruh dengan bini dia, Allah maka ulang. Di mana? Atas terus. Dengan aku dulu tak pernah bawa. Jangan kata kau udang besar-besar. Udang ketel tak ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat macam tu, memang merekam jiwa tuan-tuan. Bunyi tak bergelodok lagi. Lantak dia lah. Aku dah keluar daripada dia pun selesai masalah. Bayangkan tuan-tuan, kita ni tercekik tulang. Tidur senang. Orang tercekik tulang. Tidur senang tak? Tak. Tercekik tulang, nak tidur pun susah. Melainkan datang tulang. Datang ceramah macam ni. Tercekik tulang boleh. Faham tak? Orang yang tercekik tulang, telan elio sakit, jalan sakit, duduk sakit, mandi sakit, tengok TV sakit. Cuba doktor keluarkan tulang. Apa rasa? Begitulah orang yang ada masalah rumah tangga. Bila dah cerai tu Ustaz, udah macam hilang tulang yang tercekik dekat tepuk saya Ustaz. Saya tak nak fikir dah tulang haram jadah Ustaz, buang je jauh. Ini tidak, ada lagi ke tulang? Bila tuan-tuan duk tengok balik tulang tu, memang akan teriak balik. Sekarang tulang yang tercekik pada tekak kita tu dah hilang. Biarkan dia reput. Aku cari tulang baru lah. Lepas ni aku tak nak cari ikan yang menyebabkan sangkut lagi. Aku nak cari ikan yang tak banyak tulang. Ini tulang halu-halu kamu sikit. Engkau juga yang cari. Tulang ikan ni banyak tulang, tak nak kamu sedap. Sedap tak sedap tulang banyak tercekik. Hari ni ikan ni tak ada tulang. Aku nak ambil yang ini. Ni ikan selmon ni dia tak ada tulang. Isi banyak. Ya Allah. Isi banyak tak ada tulang. Jangan berfaham-faham. Tak tahu. Wallah. Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Boleh tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita. Apa hukum meninggalkan suami? Suami reda, suami lagi. Ada masalah Okey Ustaz, sebelumnya saya nak menyampaikan salam sahabat saya dua orang ni daripada Kulai. Minta doa Ustaz mendoakan kesejahteraan dia di dunia dan di akhirat. Puan Azura dan juga Encik Faiz hari ni hari jadi dia.
Jadi dia minta tolong doakan untuk dia. Okey. Dan satu lagi saya tanya macam ni. Bila kita solat solat ni tapi tanyalah pada kru-kru tabung haji sebab apa hari ni hari semalam nampak kerusi-kerusi semua dah kat belakang kan. Jadi betul lah kata Datuk tadi. Maknanya memang penyelesaiannya adalah orang-orang yang bertanggungjawab, maknanya macam orang tabung haji. Okey, satu lagi masalahnya. Masalahnya bila kita ni duduk satu sat tu, Ustaz Ahmad selalu cakap, betulkan sat, rapatkan sat, betul. Jadi tapi bila cakap macam tu, kita semayang ni tak satnya tak sama. Ada yang di depan, ada yang di belakang, jadi kan. Jadi itulah saya nak tanya, apa fungsinya bila Ustaz Ahmad cakap rapatkan sat, luruskan sat, kan? Tapi ada yang tak nak mendengar. Apalah kita ni, sebab kita ni mendengar ni jemaah yang sama-sama kan. Kecuali bila kalau datang orang tabung haji suruh juga, maka dia urus kuatkannya. Tapi terjadi tidak diluruskan sat. Itu je soalan saya. Terima kasih. Bukan soalan, pencerahan, minta pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Baik, terima kasih kepada yang bertanya berkenaan dengan soft salat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang saya sebutkan pada tuan-tuan sebelum ini, di dalam sembahyang dia ada rukun, dia ada syarat sah, dia ada syarat wajib, begitu juga perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dan sebagainya. Tetapi dalam mendirikan sembahyang itu juga, maka ada juga perkara-perkara yang sangat dititik beratkan dalam agama kita. Di antaranya iaitulah untuk membetulkan dan merapatkan saf. Kerana itu Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salat." Betulkan, luruskan, rapatkan saf kamu, kata Nabi. Sawwu, maksud bila sawwu tu maksudnya ialah betulkan. Betul, kalau kita sembahyang di Mekah, kita dengar tu imam sebelum nak sembahyang dia akan sebut apa dia? Istawwa tadilu, kata dia. Kan dia suruh betulkan dan rapatkan, betul lah. Bukan orang kata betul tu lurus, rapatkan tu apa, samakan tumit dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawasanya membetulkan, meluruskan, merapatkan saf itu, kata Nabi SAW, min iqamati salat, termasuk di dalam perbuatan mendirikan sembahyang. Seperti mana kita berpakaian yang elok, seperti mana kita mencari tempat yang baik, bersih dan sebagainya, maka begitulah juga dalam membetulkan saf itu juga adalah merupakan termasuk perkara yang termasuk di dalam mendirikan sembahyang itu. Baik, apa fungsinya membetulkan saf sebagainya? Kalau kita melihat balik di dalam Al-Quran, perintah Allah Ta'ala berkenaan dengan mendirikan sembahyang, seperti yang disebut di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan rukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Maka ayat ini di antaranya para ulama tafsir menafsirkan bahawasanya ianya adalah merupakan satu tuntutan untuk kita mendirikan sembahyang itu secara berjemaah. Kerana sembahyang itu walaupun daripada segi hukumnya sah kita mendirikan bersendirian, tetapi sembahyang itu lebihnya ialah untuk kita mendirikan dia secara berjemaah. Kerana sembahyang didirikan ataupun ketika kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu kepada hidup bermasyarakat. Manusia dia tidak boleh hidup bersendirian, walaupun dia rasa dia nak sendiri-sendiri, walaupun dia rasa dia boleh buat sendiri, walaupun dia rasa dia mampu untuk tidak menerima bantuan daripada orang lain. Tetapi hakikatnya memang Allah menjadikan manusia ini saling perlu memerlukan. Hatta kita dalam rombongan kita ni sendiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita merasakan kita nak sendiri,
kita nak berjalan sendiri dan sebagainya, hakikat kita sangat memerlukan bantuan daripada orang-orang lain. Berubahnya waktu dan sebagainya, jam kita pukul lain, kadang tak jumpa dek berapa. Saya tadi pukul 9 dah datang ke Dewan, pasal jam saya tunjuk pukul 10. Jadi hari jam ditukar, jam telefon. Yang saya datang, orang tengah pehelam, orang tak datang-datang. Jadi maksudnya tuan-tuan, kita perlu kepada bantuan daripada orang-orang yang lain. Jadi dalam ibadat itu sebenarnya Allah cuba untuk nak memahamkan kepada kita, ketika mana kita sembahyang, kita perlu kepada orang lain. Kerana itu Allah Ta'ala kata warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama-sama dengan orang yang rukuk. Hidup berjemaah, hidup bersatu, hidup memerlukan kepada saling bantu membantu dan sebagainya. Dan ketika mana kita berada dalam keadaan orang yang ramai, kerana itu dalam syarat sah sembahyang perlu menghadap kiblat. Tak boleh masing-masing bawa kiblat masing-masing. Aku nak ke sana, asyik ke sana, dia ke sini lah pula katanya, tak boleh. Kalau kiblatnya dah ke sanalah tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau tengah kita sembahyang di atas kapal ni, mula-mula menghadap ke kanan, tiba-tiba udah berjalan jauh nak sembahyang balik, udah kiblat menghadap kiri, maka wajib kita mengubahnya ke kiri semua orang, supaya semua orang yang mendirikan sembahyang senada, satu hati menghadap kepada satu kiblat yang sama. Maka nak menjalankan sesuatu perkara itu tuan-tuan dirahmati Allah dalam keadaan ramai berjemaah itu tadi, maka kerana itu agama memperkenalkan satu kaedah ketika mana kita nak sembahyang secara beramai-ramai itu tadi, dan nak memastikan semuanya dapat memandu arah kepada satu kiblat yang sama, maka kata Nabi, sawu sufufakum, betulkan saf kamu. Kerana bila betul saf ni tadi, maka semua orang yang sembahyang akan dapat menghadap pada kiblat yang sama seperti imam, sama seperti makmum-makmum yang lain. Dan apa kesannya kepada orang-orang yang tidak menjaga dan memelihara saf tersebut? Ada orang tak isah, lentok kita, seorang ke depan, seorang ke belakang, seorang mengesut, seorang jauh, seorang rapat dan sebagainya. Nabi SAW pernah pesan, Nabi kata apa? La tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Nabi kata, hendaklah kamu membetulkan saf kamu, yakni lurus rapat. Kena jadi orang-orang yang berusaha dan bersungguh-sungguh dalam nak memastikan saf yang dia berdiri ketika itu betul, lurus, rapat dan sebagainya. Ataupun kata Nabi, jika kamu jadi orang yang tidak mengambil berat tentang saf di dalam sembahyang, nescaya kamu akan menghadapi kehidupan la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Maksudnya Allah Ta'ala akan memalingkan hati-hati kamu dan di antara wajah-wajah kamu. Kerana itu kalau kita melihat perpecahan, perselisihan yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam pada hari ini, semuanya bermula daripada saf. Sebab itu kalau masjid, surau atau mana-mana sembahyang yang didirikan dalam keadaan safnya dijaga dan dipelihara, insya-Allah kesannya Allah jadikan orang yang berada dalam masyarakat tersebut hidup dalam keadaan harmoni, hidup dalam keadaan kasih sayang dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan orang-orang yang tidak menjaga dan memelihara saf, maka Nabi SAW kata Allah akan timbulkan perselisihan di antara wajah-wajah mereka. Jadi kerana itu sebagai umat Islam, maka kita mesti juga menjadi orang yang sangat menitik beratkan seperti mana kita jaga bab taharah, seperti mana kita jaga bab aurat, kita jaga bab-bab yang lain dalam mendirikan sembahyang. Begitulah juga kita perlu jadi orang yang sangat serius menjaga dalam bab saf, iaitulah meluruskan dan merapatkan saf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nak nyanyi. Okey, saya pantun dulu boleh? Ada pantun, masya-Allah. Pagi-pagi ke Barokah, kuliah duha 3 jam setengah. Pelayaran Barokah penuh berkah. Kok boleh dapat buat lagi insya-Allah. Amin. Okey, soalan saya dan sikitlah, saya tak ada janji. Saya nak tanya, mungkin Datuk boleh jawab. Datuk boleh jawab, Datuk dengan Ustaz Azhar. Saya nak tanya, Islam ni way of life, the way of life kan, semua diajarkan, fikahnya, sirahnya, kan, ibadat macam-macam lah.
Tapi yang saya nampak macam ada satu kelompongan, iaitu dalam dunia pemakanan, dalam bidang pemakanan lah. Yang kita, dalam Islam kita dituntut untuk halalan dan thayyiban, bukan halal saja, tapi yang baik, yang bermanfaat untuk kita lah. Tapi sekarang saya nampak macam saya ni macam pemburu untuk makanan-makanan sihat. Sebab saya tengok saya takut. Alhamdulillah. Selang 500 meter kita boleh dapat makanan. Kita boleh dapatlah burger ke apa ke, penuh daripada taman saya tu nak keluar tu dah penuh. Selang 500 meter. So anak-anak kita beli tambahan. Kan? Lagi diorang ada duit, kecil besar, diorang tak beli burger tengah malam, burger 12 malam. Bila masa benda tu nak hadam kan? Kita disarankan dalam 3 jam, 4 jam, 5 jam tu kita dah stop makan, stop eating. Pukul 6 berhenti makan, sebab kita nak pukul 10, pukul 11, barulah perut tu kan yang Ustaz ajar tu 1/3 makan, 1/3 air, 1/3 udara. Yang kelas minggu lepas Ustaz Kazim punya kan. So saya nak tahu yang di dalam Islam, sorry lah, tidak dikupas secara tuntas dan dia macam saya tercari-cari. Kotlah ada kitab-kitab lama yang saya tak tahu kan berapa portion, kan berapa sukatan. Kalau zakat kita ada sukatan 1/3, 1/8. Contohlah saya bagi kaedah kan. Jadi dalam makan ni macam mana? Saya nak tanya macam mana kaedah. Sebab sekarang ni orang sakit terlalu ramai. Seorang sakit terlalu ramai. So saya rasa risau. Saya risau. Macam Ustaz pukul berapa malam kita jamu lagi. Yang hari 3-4 hari ni tak kira lah. Itu tak kira kan. Yang selama hari kita duduk ni 60-70 tahun, kita duduk lama tapi dalam kesakitan. Sebab tubuh badan Allah bagi ni dia super machine tau. Lutut tu sepatutnya tak sakit, tapi saya sakit. Apa yang kita buat dengan badan kita? Mekanisme yang Allah bagi ni, jantung sepatutnya tak sakit, tapi kita sakit. Itu saya cakap. Winzan badan kita sendiri. So itulah soalan saya. Aku boleh Ustaz Zahar ataupun dua-dua lah jawab. Saya tahu nak tanya dia dalam baru pasal tempatnya sebab saya duduk belakang. Soalan kedua boleh? Soalan kedua ya. Okey, minggu lepas masa kelas Ragus Salihin Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad ada tanya, spontannya saudara Ustaz tanya kan, siapa nak mati dalam menuntut ilmu di Barokah? Saya mula saya angkat tangan, tapi saya tengok, tak sampai separuh yang angkat, saya berturun pelan-pelan. Kenapa ya? Yang angkat tangan tu kenapa ditangkap, yang tak angkat tangan tu kenapa ditangkap kan? Tapi yang saya tengok yang sangat sure sangat yang nak mati di dalam menuntut ilmu di Barokah ni adalah opacik. So saya sangat serius dalam opacik kan? So apa beza saya dengan opacik? So saya memang saya nak mengguru opacik. So soalan tu Ustaz, apa maksud di sebalik merancang kematian? Sebab Ustaz kata kematian kita perlu dirancang. Baik. Allahuakbar. Sekian soalan tarang saya. Saya tarang nak tanya. Allahuakbar. Sediakan yang bagi Datuk untuk soalan berkaitan pemakanan. Ada ke dalam Islam mengajar mengenai di antara ayat surah yang diceritakan tentang pemakanan adalah surah Al-Abasa. Dari segi baca kita nak dengar huraian daripada Datuk. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Allah perintahkan kita melihat apa yang kita makan. Maksudnya perlu kita ambil perhatian dari sudah apa yang kita makan. Silakan bagi Datuk. Baik, terima kasih pada akak kita yang bertanya. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam Al-Quran kita lihat ya, perkataan makan ini disebut sebanyak 48 kali. Perkataan minuman disebut sebanyak 39 kali. Di dalam Al-Quran perkataan halal dan thayyibah disebut berkali-kali. Ya, dalam surah Al-Maidah diturunkan satu surah yang khusus nama dia surah Al-Maidah, iaitu surah perut. Jadi kalau kita kata Islam ni ada rompong di dalam soal makan dan minum, itu adalah satu benda yang sangat salah sekali. Perkataan halal dan thayyibah ni disebut berkali-kali daripada surah Al-Baqarah. Dia sudah sebutlah halal dan thayyibah. Apa ayat dia nak? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Baik, Ustaz Ahmad ni mesin. Saya sebut ini juga yang ini siapa dapat Ustaz Ahmad untunglah. Tapi dah dapat kan? Boleh bincang. Boleh bincang. Tak suruh 68 sudah mencari mak. InsyaAllah boleh bincang. Bantulah insannya lemah mak. Itu saya serahkan kepada saya. Jadi Ustaz Ahmad ni saya tanya ayat apa-apa je. Saya sebut je dia tanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia refresh.
Rashid bagus. Baik, jadi perkataan yang dibaca tadi, wahai manusia. Perintah itu bukan perintah wahai orang beriman, perintah kepada manusia. Makanlah kamu makanan yang halal dan yang baik. Bukan setakat orang Islam disuruh makan benda halal dan yang baik. Orang manusia maknanya seluruh manusia, Islam ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, mengetahui makanan itu halal daripada segi hukum, daripada segi kebaikan, kesihatan, yang itu kena belajar. Makanan itu sesuai ataupun tidak dengan kita, dia akan melalui setiap hari. Makanan hukum tak akan berubah. Halal adalah halal. Tapi makanan baik itu dia akan berubah. Memang dia halal, soalan dia baik ataupun tidak baik untuk kesihatan. Yang itu akan sentiasa open. Dunia tak akan tertutup. Dulu mana kita ada macam-macam aiskrim macam sekarang. Dulu mana ada kek macam sekarang. Dulu mana ada burger macam sekarang. Dulu mana ada IT macam sekarang. Benda itu akan jalan terus. Daripada sudut dia halal, tetapi yang sudut berkembangnya thayyib, dia akan terus berkembang. Jadi thayyib inilah yang Allah Ta'ala kata, cari makanan yang thayyib selain daripada yang halal. Halal memang halal lah. Ini yang thayyib ni tidak. Macam tadi burger misalnya, makanan segera, makanan yang diproses. Memang daripada satu sudut dia adalah halal, tapi daripada satu sudut lain, baik tak untuk kesihatan awak? Macam Ustaz Ahmad, mungkin dia baik, dia sihat. Mungkin baik kalau kita makan french fries, untuk dia memang baik. Tapi untuk Ustaz Hidayat, untuk Ustaz Azhar, untuk anak kita umur 2 tahun dah belajar makan french fries, ini parah. Sebab itu kesihatan itu mengikut kepada keadaan kita, thayyib dari kita. Dan tuan-tuan yang saya muliakan, saya dah cakap dulu, kita sekarang ni belajar di sekolah, benda yang tak pakai bila dah habis sekolah. Ulang balik, kita belajar di sekolah, benda yang tak habis, benda yang tak pakai bila dah habis sekolah. Kenapa tak belajar benda yang nak dipakai bila habis sekolah? Benda yang dipakai bila habis sekolah apa dia? Ilmu perkahwinan. Habis sekolah orang nak belajar kahwin, orang nak kahwin, belajarlah di sekolah untuk kahwin. Bak cari suami yang bagus, isteri yang bagus, tanggungjawab, hukum, rujuk, nikah, cerai, nafkah, belajar di sekolah. Ini tak tahu belajar. Tiba-tiba dia lelaki orang, dia tak tahu tanggungjawab sebagai lelaki ke apa. Ataupun saya kata dulu, bila habis sekolah kita belajar tentang jalan raya. Kenapa tak di sekolah kita diajar dah pemanduan di sekolah? Dia kata satu dah belajar dah, undang-undang bawa kereta, bawa motor, cara tukar minyak hitam, cara tukar minyak berik, dia diajar di sekolah. Ini akak-akak tak pernah belajar di sekolah, tiba-tiba habis SPM bawa suruh ambil kereta, belajar bawa kereta. Bawa kereta itu yang steering tu, dagu ni atas steering, faham tak? Dia takut tak nampak depan. Akak-akak bawa ni, dada ni dalam steering tu dipulah dengan dada-dada kira begini. Pasal apa ni seksa lagu tu? Bila sampai tengah jalan, saya pancit, berhenti tepi jalan. Telefon abang suami, abang saya pancit. Nampak? Suami tanya, teruk ke pancit dia? Yang bahagian bawah tu yang kempis, atas ada lagi. Faham tak? Tayar tu pancit. Suami tanya macam mana? Teruk ke pancit dia? Dia kata yang bawah tu yang tak ada angin, atas tu ada kembung lagi. Memanglah kat semua. Maknanya tak pernah belajar. Akhirnya bila dapat steering, dia merempit, dia buat serupalah dengan kesihatan dan pemakanan. Tak pernah diajar pun buku berapa nak makan, buku apa benda nak makan, apa dia menyebabkan kencing manis, apa menyebabkan kencing tawar, apa dia yang menyebabkan darah tinggi, apa semua. Kerja dia ialah sambil study, ngap. Study pun dapat, penyakit pun dapat. Habis main badminton, ngap IT. Sehat pun dapat, penyakit pun dapat. Sebab tak diajar. Padahal 48 kali Allah Ta'ala sebut makan dan minum dalam Quran. Berapa banyak tuan-tuan ayat dalam Quran cerita untuk sihat, makanlah benda yang halal. Masalahnya kita tak menganggap Islam macam itu. Kita cuma menganggap Islam ni sembahyang, raya, puasa. Kita tak ingat bahawa dalam Islam juga terlibat dalam bidang pemakanan. Jadi
Lantiklah saya jadi menteri, itu saya tak tahu. Bila saya dilantik jadi ahli parlimen, orang marah saya. Akhirnya apa yang jadi? Bekerja gaduh dalam parlimen. Isu besar jadi tak dirawat. Persoalan kesihatan, saya cakap dulu, kepala otak saya ni, kalau saya jadi ahli parlimen ke menteri ke, saya cakap halal. Ada dua benda yang saya tengok. Ada orang dia nampak Islam dengan tulisan Jawi. Saya ulang balik. Ada orang nampak Islamik tu dengan Jawi. Akhirnya semua premis kena tulis Jawi. Walaupun tulisan, walaupun kedai tu pemilik dia Syahyan Malik. Restoran bukan Islam, tapi tulis Jawi. Agak-agak kita je mana? Kedai tu tak halal, tapi pasal dah ada Jawi, orang Melayu faham asal ada Jawi halal, asal halal. Ini parah ni. Konon-kononnya bila kita kata okey, setiap signboard mesti bubuh Jawi walaupun pemilik bukan Islam, bukan Bumiputera. Bagus. Tapi kesan dia, awak dah normalizekan untuk orang yang tak patut pakai, dah pakai benda itu. Akhirnya orang dah anggap dah betul. Ini bahaya tuan-tuan. Biar dia dengan tulisan bahasa Rumi dia, untuk kita orang Islam ni dah, itu kedai halal. Ada rule, ada Jawi. Simple. Nombor 2. Nanti saya takut kedai loteri pun, kedai kad layar loteri, tak kemampu kita. Jangan nampak Islamik dengan Jawi, bahaya. Letakkan pada tempat dia. 2. Ni air mineral, dia ada logo halal. Kadang-kadang pemilik dan pekerja dia bukan Islam, tapi pasal dapat logo halal, apa jadi? Apa jadi? Halal, tak apalah halal. So, betul lah. Sebab tu saya cadangkan, kalau pemilik dia dan pekerja dia adalah Muslim, logo halal dia warna hijau. Kalau tokey dia Islam, pekerja dia bukan Islam, warna dia warna oranye. Kalau tokey dia tak Islam, pekerja dia pun tak Islam, logo halal dia warna merah. Jadi kita dapat tahu ini 100% kita punya. Sekarang kita tu tak tahu. Kacang tumbuk pun halal, papadom pun halal. Saya tak makan papadom je. Begini, tekan kaki, ambil boleh. Tapi yang tu mungkin ramai yang Saya tak makan. tak makan. Contoh tak, belum masuk lagi yang buat kacang tumbuk. Allah, dia gulungkan lantai kan, dia pijak, pijak. La ilaha illallah. Dia halal. Sebab tu benda tu nampak kecil, tapi kalau saya jadi tuan, warna tu saya ubah supaya kita pembeli dapat tahu warna merah untuk apa, warna hijau untuk apa, warna biru untuk apa, warna, supaya kita yakin yang kita makan tu betul. Yang ni tak boleh letak pada ustaz je untuk cakap, yang memerintah dah buat. Kita hanya boleh cakap saja kat som. Jadi benda tu yang kita kena buat. Apa benda yang boleh kita buat daripada peringkat sekolah. Okay, Kementerian Sekolah Pendidikan apa buat? Nak ajar budak-budak ni study bagus, 2 pagi 12 tengah malam untuk study lagi. Tapi studinya makan ikan goreng, studinya makan ayam goreng dekat makan segera, air tin, air manis, baca tak apa abang, ni belajar orang. Betul belajar tapi makan. Kita dah nampak store burger ya, setiap 500 meter ada store burger. Tu yang anak kita bawa file, bawa segala komputer, buku, bilepar. Berapa banyak konfrans yang dia makan, berapa banyak nugget yang dia makan, berapa banyak garam dalam makanan tu yang dia makan. Jadi balik pada kita, balik pada mak dan bapa. Saya anak saya makan burger. Malam-malam makan buat apa? Segur. Tengok masuk lagi burger dalam rumah. Tengok makan lagi. Makan sebulan sekali. Saya pun teringin kat burger setahun sekali. Saya teringin tuan-tuan pergi ceramah turun hotel tu, ada burger tepi hotel. Ya Allah, busuk pula asap. Setahun sekali dia makan burger. Tak saya apa? Saya jaga kesihatan saya sebab saya nak jadi penceramah. Tapi anak-anak muda dia kata okey Ustaz, saya makan tak ada apa pun, so what? Dia tanya kita buat so what. Jadi kita lah sebagai mak bapak
yang jaga apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dimakan oleh keluarga kita. Wallahu a'lam. Kita nak cerita buat sembahyang jamaah dan puasa pun dia nak. Ustaz Ahmad buka soal jawab pula, elok pula. Setengah jam lagi kita nak bagi pada tamu haji tentang pergerakan keluar dan masuk nanti. Baik. Okey, sebelum kita berakhir untuk kita serahkan pada tamu haji tentang proses kita nak keluar ke Singapura, proses nak keluarkan beg dan sebagainya. Jadi kita sikit tentang sembahyang jamaah dan puasa. Baik. Apa tu Mat? Tadi kita Mat. Yang pertama sekali, bukan semua sembahyang jamaah dan fasal boleh dijamak dan boleh difasalkan. Salah satunya ialah niat. Awak nak ke mana? Mesti tahu tujuan. Tengoklah Ustaz, di mana kaki melangkah. Kenapa? Menggaduh dengan lelaki. Dia duduk di Ipoh, start kereta pergi Kuala Kangsar. Mana Kak Som? Tak tahu lah Ustaz. Duduk rumah pun tak tenang. Kata datang Kuala, ini kat depan dapat rasa tutup, celaka betul. Tengok lagi Tepin pula. Dia pergi ke Tepin, lalas sampai ke Padang Kota pilih. Apa yang Kak Som? Tak tahu lah. Kejap kalau kat Kuala, kejap Tepin ni sini. Tak boleh buat jamak dan pasal. Sebab tidak tahu ke mana haluan nak pergi. Tetapi kalau jelas haluan nak pergi, Kak Som nak mana? Kuala Lumpur. Buat apa? Tengok anak. Dia singgah sekejap di Sungkai, tidur semalam di Sungkai, boleh sembahyang jamaah di Sungkai. Kemudian pergi pula ke Kuala Lumpur, boleh. Mana tu target dia ke sana. Okey, Kak Som nak mana Kak Som? Kak Som nak ke KL. Akhirnya dia keluar pada rumah dia pukul 1 petang. Okey, pukul 1 petang. Belum sampai KL lagi dah masuk Zuhur, 1:30 masuk Zuhur sampai Simpang Pulai. Maka dia boleh sembahyang di Simpang Pulai. Sebab ada orang kata, Ustaz, saya tak sampai lagi Putrajaya Ustaz. Boleh ke? Ya, mak apa tak bolehnya? Akak dalam musafir boleh sembahyang di Simpang Pulai. Kemudian bila teruskan perjalanan sampai ke Tapah, nak pergi ke Putrajaya, aksiden pula lori pula di Tapah. Jalan Cik Menu. Tanya pada suami dia, nak patah balik kan dia ni saja. Padahal kita dah buat dah Zuhur 2, Asar 2 dah buat dah. Sampai Tapah jam pula. Keluar ikut susul Tapah, patah balik ke rumah dia di Ipoh. Sampai di rumah pukul 6:30. Nak kena buat sembahyang asar lagi tak? Nak kena dah buat sembahyang asar. Baik aku tunduk. Tengok kan kena tanya. Baik tunduk. Nanti engkau lah buat ketua bosan aku, dah buat dah. Kita dah buat dah tadi Zuhur dengan Asar di Simpang Pulai. Lepas habis Asar 2 rakaat, kita pun teruskan perjalanan sampai ke Tapah, aksiden. Kita diarahkan patah balik misalnya, tak jadi cancel. Ataupun kita naik kapal terbang sampai di airport, kita buat Zuhur dan Asar. Kemudian pengumuman penerbangan Kuala Lumpur, penerbangan Ipoh, Singapura dibatalkan. Dibatalkan. Patah balik ke rumah, sampai rumah 5:30 petang. Nak buat lagi dah Asar? Tak payah buat dah, sebab tadi dah buat dah. Yelah Ustaz, tapi Ustaz dah tak pergi tu je. Kalau nak buat silakan. Boleh faham? Jadi tujuan kena jelas. Ustaz, macam Kak Som pergi Langkawi, soalan, boleh tak buat jamak? Untuk apa ke Langkawi? Sajalah Kak Som ni hendak orang mandi Ustaz. Kak Som nak orang ni orang putih mandi di pantai. Kalau gitu haram lah Kak Som pergi hendak orang. Kak Som hendak tu orang putih yang gemuk-gemuk jantan tua-tua tu borol. Kak Som suka tengok. Haram Kak Som. Tapi kalau Kak Som shopping, Kak Som jalan shopping, pergi naik kereta kabel dan sebagainya, harus. Ustaz, macam mana kita naik kapal ni Ustaz? Kak Som malam nak pergi galau-galau dengan Ustaz tu, dah macam-macam Ustaz. Sini mesin Ustaz. Kak Som tengok ke Kak Som main? Tengok ke main? Lalu saja Kak Som main, mana Kak Som tak main, tak terlibat.
Tak ada masalah. Lah semayang aja. Lain kalau Kak Som gerut kampung haji dan lelang. Seorang tak ada ustazah dia tak ada. Kazam lagi tak ada. Malam tu pakai pesma tu topeng. Maknanya Kak Som dah main game. Maka tak bolehlah buat jamak dan pasal. Jadi perjalanan tidak kepada maksiat. Jelas perjalanan tu. Yang kedua jelasnya apa? Berapa hari perjalanan? Kak Som nak mana Kak Som? Kak Som nak rumah sepupu Kak Som di Kuala Lumpur. Berapa hari? Seminggu. Ada Kak Som 3 hari semayang di setapak lah. 3 hari tu jamak lah kan. Masuk hari keempat tu Kak Som semayang biasa lah kan. Kan tu mana? Awak nak kan? Orang kita ni tak ada habis dengan kan? Kan? Tak ada habis kan? Kan? Orang kan tu dia nak ngajak kita ni betul macam dia cakap. Macam kita pergi rumah kawan kita kan, 3 hari yang pertama tu kita semayang jamak kan. Bila saya semayang jamak 3 hari tu? Bila? Soalan yang ada kan tu seolah-olah nak mengajak kita join sekali. Macam kita kan, bila kita kat seorang ke tu? Jangan nak agak macam kita orang ganda tak tu Kak Som. Jadi persoalan kan. Okey, Kak Som pergi rumah kawan Kak Som seminggu. 3 hari Kak Som buat jamak. Masuk hari keempat Kak Som buat semayang biasa. Betul ke Ustaz? Salah. Dia orang cakap kalau kita pergi duduk 3 hari boleh semayang jamak, hari keempat 5 dah semayang biasa. Salah, orang tu pun salah. Bila Kak Som dah berniat duduk lebih daripada 4 hari di situ, maka sehari pun Kak Som tak boleh buat jamak dan pasar. Tuan-tuan pergi kursus, tuan-tuan pergi melancong 4 hari, 7, 4 hari, 5 hari, 6 hari duduk di hotel yang sama, tak bergerak mana pun, atau cuma bergerak di kawasan itu saja, tak lebih daripada 91, 81 km, 2 marhalah, maka sehari pun tak boleh buat jamak dan pasar. Kena semayang, semua semayang sempurna, melainkan hari pergi dan hari balik sahaja. Jadi kalau selama ni akak-akak duduk di 7 hari, 5 hari satu tempat, 3 hari akak-akak semayang jamak dan qasar, 4 hari semayang betul, kau kena ulang balik semayang qadha, balik semayang qasar. Kena semayang macam biasa. Tapi kalau akak tinggal 2 hari, Kak Som pergi rumah kawan Kak Som di setapak 2 hari. Lepas tu semayang jamak lama dia 2 hari kan. Okey. Lepas tu Kak Som angkat beg Kak Som semua, pindah pula rumah kawan Kak Som di Beranang. Duduk 2 hari pula. Rajin jalan. Rumah Kak Som bujang. Maka semayang di Beranang 2 hari. Kemudian Kak Som pergi pula rumah anak Kak Som di Ampang 2 hari. Maka dia bolehlah jamak di situ. Bolehlah dia jamak di situ. Tapi kalau dia duduk di Ampang 5 hari duduk dekat hotel di Ampang, semalam dia tidur rumah anak dia dekat dengan Segambut. Tapi dia tak check out lagi. Memang dia kemudian semalam dia balik pula ke hotel dia, dia pergi pula rumah anak dia dekat dengan Sentul. Tak boleh pula di Sentul tak boleh jamak, di sini pun tak boleh jamak. Sebab dia menetap di Ampang selama 5 hari, di rumah anak dia semayang sempurna, rumah anak yang ni pun semayang sempurna. Okey Ustaz, macam kita Ustaz 4 hari atas kapal. Macam mana Ustaz? 4 hari, 5 hari ni kita boleh jamak. Sebab apa? Sebab kita tak menetap. Hari pertama kita pergi ke Phuket, maka kita sepanjang perjalanan kita boleh jamak dan pasar. Kemudian kita patah balik ke Pelabuhan Kelang, pergi pula ke Singapura. Sekarang kita perjalanan ke Singapura pula boleh. Maka tuan-tuan boleh jamak dan pasar di sepanjang perjalanan tuan-tuan. Itu dikira tempoh perjalanan. Okey Ustaz, tadi saya cakap Kak Som pergi rumah kawan Kak Som di Sentul. Berapa hari kiraan dia Ustaz? Jangan lebih daripada 4 hari 4 malam. Macam mana kiraan dia? Okey, Kak Som sampai rumah kawan Kak Som hari Isnin pukul 1. Daripada Ipoh sampai ke Sentul Isnin pukul 1. Sehari bila? Selasa pukul 1, Rabu pukul 1 2 hari, Khamis pukul 1
3 hari. Jumaat pukul 1 4 hari. Maka sebelum Jumaat pukul 1 Kak Som mesti balik. Kalau Kak Som kata Kak Som nak balik, tiket dah ambil dah, naik ETS hari Jumaat 6 petang, maka Kak Som dah berniat duduk lebih daripada 4 hari. Boleh faham? Boleh balik. Macam mana nak kira 4 hari tu? Okey, Kak Som sampai di rumah kawan Kak Som bila? Hari Isnin pukul 1. Sehari, 1 hari Selasa jam 1. 2 hari Rabu jam 1. Khamis jam 1 3 hari. Jumaat jam 1 4 hari. Jadi kalau Kak Som nak balik, Kak Som kena balik sebelum jam 1 pada hari Jumaat. Kalau Kak Som dah beli tiket, Kak Som nak balik pada hari Jumaat 8 malam, maka Kak Som dah niat nak duduk di rumah anak Kak Som lebih daripada 4 hari. Jadi kena keluar awal sebelum itu. Boleh faham? Okey ya. Jelas mana kita nak duduk tu. Jelas berapa hari kita nak duduk. Jangan tak jelas pula ya dalam perjalanan kita. Yang seterusnya, tempat yang kita nak pergi atau tempat yang kita nak duduk itu ialah tempat yang memang kita takkan kita tinggal situ lah. Ataupun tempat yang kita nak balik tu adalah tempat yang akan kita tinggal. Contohnya apa? Anak kita. Anak saya belajar dekat Kedah misalnya. Dia duduk di Kedah, belajar di kolej di Kedah misalnya. Dia balik rumah saya, dia tak ada jamak. Dia hanya boleh jamak dalam perjalanan dia saja. Bila sampai di rumah dia tak ada jamak. Dia buat jamak 3 hari, dia balik tak boleh. Sebab apa? Itu rumah dia. Itu rumah yang dia akan duduk balik. Itu rumah dia akan balik. Sebab dia belum kahwin, dia belum apa, dia duduk dengan mak dia. Jadi kalau ada anak teruna tuan-tuan, anak bujang tuan-tuan balik dan buat jamak di rumah, tanya dia, kenapa kau buat jamak di rumah mak? Mak saya kat KL mak. Saya belajar kat KL mak. Ya memang kau belajar KL, tapi ini rumah kau. Rumah mak, kau ada harapan untuk balik dengan mak. Yang boleh jamaknya, dia menikah di Kuala Lumpur, beranak pinak di Kuala Lumpur, kerja di Kuala Lumpur, dan tak ada harapan dah dia untuk duduk dengan mak dia di mana. Boleh faham? Yang itu tak apa. Sekarang anak kita tu bujang, anak kita tu tak berkeluarga, anak kita tu memang anytime boleh balik. Dan akan balik pun sebab dia masih belajar. Maka tidaklah boleh dia jamak di rumah mak bapak dia bila cuti ke, bila apa ke. Boleh faham? Okey. Kalau gitu Ustaz Ahmad, ada lagi soalan? Kalau macam kes dia niat 3 hari tu, dia dah niat 3 hari untuk duduk kat satu tempat tu, tiba-tiba niat dia berubah. Dia kata tak jadilah buat jamak sebab saya nak duduk lama, jadi seminggu. Tiba-tiba dia nak ubah lagi. Sebelum habis tempoh 3 hari dia nak ubah balik, duduk 3 hari. Sebab itu kita nak duduk tu kena tetap pendirian. Satu jelas kata dia kan, jelas berapa hari awak nak duduk, kita sebut tadi. Yang dibenarkan tak jelas ialah sebab tak tahu bila benda boleh settle. Contoh dia, Ustaz Azhar ni jabat ukur. Saya nak cari geran tanah saya hilang. Saya pergi jumpa Ustaz Azhar. Tuan, saya nak minta permohonan carian geran saya hilang. Ustaz Azhar cari tu, kena pergi Kuala Lumpur lah Encik, Jalan Semarak untuk dapat gerai yang ori. Di sini dah ada, tak ada Encik. Memang tak ada rekod dah. Saya pun pergi keluar. Berapa hari boleh dapat ni Ustaz Azhar? Kalau cepat semua dalam 2 hari clear lah. Saya pun pergi jumpa dengan pegawai di sana. Cik, saya nak minta gerai ni untuk cari Ustaz. Cik, dia kata insya-Allah Cik datang petang nanti. Boleh dapat lah. Saya pun datang petang. Bila datang, Cik minta maaf lah Cik, gerai tu tak ada lagi dalam simpanan kita tengah siasat sekarang ni. Cik datang besok lagi, tak siap lagi Cik, pegawai yang cari tu pula tu beranak pula, tak malam Cik datang besok boleh Cik, datang lagi tak jumpa juga, kami dah selongkor habis dah, datang lagi Cik. Maka selama itu dia boleh jamak dan pasal dia boleh jamak, dia boleh jamak. Berapa hari tempoh yang dibenarkan? Ada berapa hari? Berapa hari tak Mat? Sampai dapat. Jangan 15 hari.
Ada sampai 15 hari, ada sampai 16 hari pun dapat mazhab. Jadi tuan-tuan, maka selama itulah dia boleh jamak. Tapi dia tak boleh set tak, aku nak tunggu sampai 16. Tak boleh. Dia maknanya benda tu akan extend sebab benda tu tak settle juga. Tertunggu juga bila lah aku nak dapat gerak ni, bila lah aku nak selesai masalah ni. Gitu. Okey. Macam yang tadi dia tetap pendirian, saya nak duduk 5 hari. Tak apa. Macam yang tak boleh tetap kedudukan hari dia sebab bukan sebab dia, bukan atas sebab dia, bukan dia pun tak tahu benda tu nak settle bila. Jadi maka boleh direnjakkan dalam tempoh yang saya sebutkan tadi. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita dah bersafir, pastikan tepat berapa hari nak keluar, berapa hari nak masuk. Bukan boleh main ikut suka saja untuk kita menetapkan berapa hari kita nak belayar, nak jalan dan nak bermusafir. Wallahu a'lam. Betul itu. Sekali kita bermusafir sampai satu tempat tu sembahyang Jumaat, kita boleh jamak Zuhur kepada sembahyang Jumaat dulu, lepas tu asar kepada Zuhur. Selepas pada kita sembahyang Jumaat tu, Tok Imam beritahu dia kata kita selepas ni kita akan sembahyang sunat hajat. Jadi lepas bagi salam dia terus sembahyang sunat hajat. Jadi kita nak sembahyang asar ke Zuhur, boleh dah kita ikut imam tadi yang solat Jumaat. Baik, jadi tuan-tuan, kalau kita bermusafir kebetulan pada hari Jumaat, jadi kita ikutlah sembahyang Jumaat bersama imam. Sahaja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Jangan niat jamak pula pada masa itu. Sahaja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat makmum jamak dengan takdim dengan asar tak mau. Sahaja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian baru niat dalam hati, aku takdirkan jamak ini dengan solat ini dengan asar. Maka niat menjamakkan takdim tadi dalam hati kita daripada selepas bermulanya takbiratul ihram. Boleh tuan-tuan niatkan sepanjang tuan-tuan niat, walaupun dah dekat tahiyat dah, oh aku boleh jamak niat, maka itu pun boleh niat. Jangan diniatkan serentak dengan imam waktu sembahyang bersama dengan imam. Bila dia dah habis sembahyang Jumaat 2 rakaat, kita pun bangun, Allah sembahyang pula asar, sama ada 4 ataupun 2 kita sembahyang. Dia nak buat hajat ke, dia nak buat apa, itu masalah dia. Aku nak sembahyang jamak dengan asar. Tak payah ikut dia, ikut kita sendiri. Boleh tak sembahyang dengan dia Ustaz? Duduk dalam saf yang sama. Silakan. Pergerakan yang sama, jumlah rakaat pun sama, cuma dia sujud je panjang, dia sembahyang hajat. Kita tak payahlah aku buat sembahyang asar. Maka hukum dia harus, cuma saya kata tadi, niat dia jangan niat bersama jamak dengan dia, sebab dia bukan niat sembahyang jamak. Kita niat bersama imam. Aku sembahyang zuhur mengikut imam kerana Allah Ta'ala, makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian niat jamak kita asing. Niat jamak kita asing selepas kita takbiratul ihram, niat kena ada niat dalam sembahyang itu. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak minta penjelasan lagi sekali pasal bila Ustaz cakap bila anak-anak kita balik ke rumah kita dalam contoh 3 hari atau 4 hari, mentaliti anak-anak kita, dia orang kata dia orang boleh jamak dan kasar. Semua yang pengalaman saya semua. Jadi benda macam ni dah ada dalam pemikiran anak kita yang boleh jamak dan kasar. Dia nak minta penjelasan sama dia orang dah kahwin, yang ada rumah dekat tempat dia orang kerja sana, ataupun yang belum kahwin, semua sama ke atau macam mana? Baik, saya dah jelaskan tadi, kalau anak kita itu dia masih lagi ada harapan untuk balik dengan kita. Dia masih lagi ada harapan untuk bersama dengan kita, duduk serumah dengan kita, balik kampung dengan kita. Dia tidak ada lagi tanggungan apa benda pun di Kuala Lumpur ke di mana ke. Maka bila dia balik dengan kita, habislah dia punya keharusan dia untuk sembahyang jamak dan kasar. Dia hanya boleh balik dan hanya boleh balik pergi yang boleh jamak. Misalnya anak kita belajar di Kuala Lumpur, Universiti Malaya, naik ATS sampai dekat stesen kereta api Kuala Lumpur, dia sembahyang zuhur dan asar.
Bila sampai di rumah, maghrib dan isyak dia tak boleh sembahyang lah sebab tu rumah mak dia. Dia bukannya ada keluarga di Kuala Lumpur. Jadi pesan pada anak-anak yang belum ada tanggungan, yang belajar, yang bujang ke apa ke, yang memang ada harapan untuk balik dengan kita, maka tak boleh dia sembahyang jamak dan puasa di rumah kita. Baik, yang kata tak mau dah, dia tak mau dah, macam saya ni duduk di Ipoh, mak saya duduk di Sungai, bapak saya di Sungai Felda. Saya pun tak reti duduk di Felda, nak cok kelapa sawit pun tidak. Saya kerja di Ipoh, beranak pinak di Ipoh, berkeluarga di Ipoh, ada pendapatan, ada kerja. Saya memang saya tak nak balik Sungai lah. Yang itu lain sebab saya sudah ada tanggungan saya sendiri, rumah saya sendiri, saya dah beli rumah geran semua saya sendiri dah. Ini tidak dengan rumah asrama lagi, sewa lagi. Macam mana yang kata ada tanggungan di KL? Maknanya awak anytime boleh balik ke kampung awak. Jadi ada dua keadaan anak di sini. Satu anak yang memang menetap di Kuala Lumpur, beranak bercucu cicit dah, nak balik Kuala Terengganu tengok mak dia. Memang dia tak nak balik dah, dia duduk sana. Itu boleh. Yang tak boleh saya kata tadi macam anak yang belajar tadi. Anak yang masih ada pelajaran, dia belajar lagi, baik luar negeri sekalipun, Amerika sekalipun, bila dia balik rumah mak dia, sampai je pintu gerbang kampung mak dia, pak dia, maka dia dah tak boleh sembahyang jamak dan qasar. Dia kena boleh perjalanan balik dan pergi saja. Sampai ke rumah mak bapak dia, sembahyang dah biasa. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung pukul 1:30 nanti, pukul 2:30. Baik, saya serahkan pada Haji Syahrini, masa berjalan. Baik, jadi insyaAllah siapa yang nak ke Singapura, silalah untuk turun di sini. Okey.